Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar topik vektor dalam tajuk vektor dalam subjek matematik tambahan. Okey, yang kita akan belajar adalah chapter 4 4.2 iaitu penambahan dan penolakan vektor. Ini merupakan dia punya outcome. Okey. Okey. Yang pertama, bagaimana kita nak menentukan vektor paduan bagi dua vektor yang selari? Okey, contoh diberi vektor A, okey, tambah dengan vektor A. Okey, sama-sama vektor yang sama, A dengan A ni adalah vektor yang selari dan dia sama. Kalau kita tambahkan dia, vektor paduan maknanya kita sambung dia, kita gabungkan dia. Okey, itu vektor A ditambah dengan vektor A, kita akan sambung saja garisan tu, dia akan menjadi double. Okey, menjadi 2 kali ganda, maka 2 kali ganda mewakili 2 kali vektor A. Okey, contoh yang kedua. Vektor A tambah dengan 2 kali vektor A. Okey, maknanya garisan dia akan semakin panjang. Okey, maknanya garisan tu akan jadi 3 kali ganda kan? Okey, jadi 3A. Okey, contoh yang ketiga. Dalam unit Newton. Okey, vektor yang pertama 3 Newton tambah dengan 6 Newton. Okey, maknanya tengok. 6 Newton dia akan 2 kali panjang garisan 3 Newton kan. Okey, itu maksudnya vektor. Garisan tu, saiz garisan tu, garisan berarah tu memainkan peranan penting untuk menunjukkan simbol vektor. Okey, maka 3 Newton tambah 6 Newton, dia akan dapat 9 Newton. Okey, contoh yang seterusnya. Yang ni vektor, masih lagi vektor selari, tapi dia punya magnitude, saiz dia berbeza. Okey, yang pertama 15 meter per saat tambah dengan 30 meter per saat. Okey, apabila kita buat vektor paduan antara dua vektor ni, kita akan gabungkan dua vektor ni, maka garisan dia akan makin panjang. Okey, iaitu berapa kali ganda? 15 tu satu bahagian, 30 pula 2 bahagian. Jadi 1 tambah 2 jadi 3 bahagian kan. Okey, maknanya garisan ni akan jadi 3 kali ganda lah. So bersamaan dengan 45 meter per saat. Okey. Kita tengok contoh vektor penambahan ni, mencari vektor paduan bagi dua vektor yang selari. Okey, contoh soalan diberi PQ dan R adalah segaris, di mana nisbah PQ kepada nisbah PR bersamaan dengan 3:5. Okey, dan diberi juga vektor QR sama dengan 4B. Cari vektor paduan bagi PQ dan QR. Maknanya kita nak cari PQ tambah dengan vektor QR. Okey, yang pertama, untuk memudahkan pemahaman soalan ni, kita sketching vektor keadaan PQR, iaitu segaris. Okey, PQ dan R. Ni R dekat ujung, P dekat ujung. Q dekat mana? Q dekat tengah-tengah dengan nisbah 3:5. Okey, semua sekali 5. Okey, lebih kurang kat sini lah Q dia. Okey, di mana PQ bersamaan dengan 3 unit. Okey, saya suka menggunakan gambar kotak macam ni. Okey, 3 unit. 1, 2, 3. Manakala PR sama dengan 5 unit. Okey, PR ni, ni PR. 1, 2, 3, 4, 5 kan. 5 unit. Dan juga diberi vektor QR. Okey, kita tengok color lain sikit. Vektor QR sama dengan 4B. Okey, QR ni adalah 4B. Okey, maknanya setiap nisbah ni mewakili 2B. Okey, so kita dah tahulah dia punya nilai rasio kan. Satu bahagian mewakili 2 vektor B. Maka vektor PQ sebenarnya sama dengan 6 kali vektor B. Okey, soalan minta cari vektor paduan PQ dan QR. Okey, vektor PQ tambah vektor QR sebenarnya sama dengan, okey, PQ adalah 6 kali vektor B dan QR adalah 4 kali vektor B, maka
paduan kedua-dua vektor ni kita akan menghasilkan 10 kali vektor B. Okey, itu contoh mudah lah. Okey, contoh yang kedua. ABCD ialah trapezium dan AB selari dengan DC. Okey, diberi nisbah AB kepada DC sama dengan 4 nisbah 3. Maknanya dekat atas ni lebih besar. Okey. Lebih kurang macam ni lah trapezium. A, B, C dan D. Dia bagi tahu AB dengan DC itu selari. Yang ni selari. Kemudian nisbah AB kepada DC. AB ni 4 bahagian. Okey, 4 bahagian. Manakala DC ni 3 bahagian. Dia punya nisbah dia. Dan DC diberi sebagai 9X. Okey, 9X. Maksudnya setiap nisbah ni mewakili 3X. Okey, so dari sini kita akan dapatlah vektor AB dan vektor DC. Okey, soalan minta kita cari vektor paduan bagi AB dan DC. Maknanya vektor AB tambah dengan vektor DC. So AB kita adalah sama dengan 3X darab dengan 4. Kita akan dapat 12X. Tambah dengan vektor DC sebenarnya 9X. So paduan kedua-dua vektor AB dan DC kita akan dapat 21X. Okey, itu contoh yang kedua. Okey, kita sambung kita punya slide kita. Okey, kita akan tengok menentukan vektor paduan bagi dua vektor yang tidak selari. Tadi yang selari kan? Okey, yang ni tidak selari. Okey, ada dua cara, iaitu menggunakan hukum segitiga dan hukum segi empat selari. Okey, bagaimana kita nak mencari vektor paduan menggunakan hukum segitiga? Okey, contoh soalan. Diberi vektor A dan vektor B. Okey, kedua-dua vektor A dan B ni tidak selari, kan? A arah lain, B arah lain. Okey, so vektor paduan bagi A dan B iaitu A, vektor A tambah dengan vektor B sama dengan, okey, kita guna kaedah sketching. Kita lukis vektor A, kemudian kita sambung di hujung anak panah vektor A itu dengan vektor B, macam ni. Okey, kemudian kita akan sambungkan garisan A dengan garisan vektor B ni menjadi satu segitiga, macam ni. Okey, garisan yang kita sambung itulah dipanggil sebagai vektor paduan, iaitu vektor A tambah dengan vektor B. Okey, contoh yang lain. Okey, lukis vektor paduan bagi A tambah vektor B menggunakan hukum segi empat selari. Okay. Contoh yang sama kita ambil vektor A dengan vektor B tadi kan. Okey, jadi bagaimana kita nak menggunakan hukum segi empat selari? Okey, kita akan lukis vektor A di permulaan vektor A, pada permulaan garisan vektor A, kita akan sambung dengan vektor B. Okey, kemudian kita akan bina garisan selari supaya dia dapat membentuk segi empat selari, ya. Okey, macam ni. Yang garisan putus-putus ni garisan yang kita bina, okey. Maka perpenjuru inilah dikenali sebagai vektor paduan dia. Okey, so kita tagging dia sebagai vektor A tambah dengan vektor B. Okey, itu menggunakan hukum segi empat selari. Okey, kita tengok contoh soalan. Okey, menentukan vektor paduan bagi dua vektor yang tidak selari. Okey, contoh yang pertama kan. Okey, lukis vektor paduan bagi setiap vektor berikut dengan menggunakan hukum segitiga. Okey, yang ni kita nak lukis menggunakan hukum segitiga. Okey, contoh yang soalan A. Okey, soalan A. Mencari vektor paduan B dengan A. Okey, yang mula-mula sekali kita lukis vektor B. Okey, vektor B adalah macam ni kan, lebih kurang. Okey, ini adalah vektor B. Ni soalan A. Kemudian tambah dengan A. Oh, A ni dia naik ke atas. Okey, lebih kurang macam ni. So, vektor paduan dia adalah ni. Okey, rajah saya mungkin tak berapa elok sikit. Saya buat balik ya. Okey, yang pertama sekali kita lukis vektor B. Okey, vektor B ni dia ke arah kiri sebelah atas kan. Okey, lebih kurang macam ni lah. Okey, ini vektor B. Kemudian vektor A 2 unit ke atas.
Okay, ini adalah vektor A. So, paduan dia bermula di sini dan dia akhir di sini. Okay. So, kita gariskan dia, kita buat. Okay, ini adalah vektor paduan B plus dengan A. Okay, contoh yang kedua, U tambah dengan V. Okay, kita lukis dulu vektor U. Okay, yang kedua kan. Okay, vektor U adalah garisan lurus ke kanan. Okay, ini adalah U. Kemudian vektor V 2 unit ke kanan dan ni 1 2 1 2 3 4 kan. Okay, mana kita lukis ikutlah dia punya arah dia tu, iaitu dia akan tamat di sini. Okay, ini adalah vektor V, ini adalah U. Maka paduan, vektor paduan VU tambah V adalah kita mula di sini dan tamat di sini kan. Kita gariskan dia. So, kita akan dapat vektor U plus vektor V. Okey, itu contoh yang kedua. Okey, contoh C. 2A tambah dengan U. Okey, 2A. 2A kan. Okey, 2A mana kita doublekan panjang A tu. Okey, kalau vektor kalau A sekali, okey, kalau 2A mana kita dua kali gandakan dia. Okey, ini adalah 2A. Okey, 2A tambah dengan U. Okey, U adalah 3 unit ke sebelah kanan. Okey, ini adalah U. Okey, maka vektor paduan bagi 2A tambah U adalah kita mula di sini dan kita tamat di sini kan. Kita sambungkan dia. Okey. Okey, so 2A tambah dengan vektor U. Alright. Dan yang terakhir, vektor, untuk soalan D, vektor B tambah dengan setengah V. Okey, B kita lukis dulu V. Okey, saya padam dulu yang A ni. A dengan B kan. Okey, untuk soalan D, kita lukis vektor B. Okey, vektor B adalah lebih kurang macam ni. Okey, ini adalah vektor B. Kemudian kita tambah dengan setengah V. V ni setengah saja. Mana kita buat sampai situ je. Okey, setengah V. Okey, lebih kurang kat sini lah. Sorry. Okey, V setengah V sini je. Kalau V penuh dia sampai atas kan. Dia sampai atas ni. Tapi kita buat separuh je. Okey, sampai sini je. Okey, ini adalah setengah V. Okey, maka vektor paduan dia adalah mula di sini dan tamat di sini. Kita sambungkan dia. Okey, ini adalah B, vektor B tambah dengan setengah vektor V. Okey, itu contoh mudah lah. Kita dapat tengok kat sini. Okey, contoh yang kedua. A, B, C, D adalah segi empat selari. Cari vektor paduan yang berikut. Okey, vektor AB tambah dengan AD. Macam mana kita nak buat? Okey, disebabkan dia selari, maknanya sini selari dengan sini. Okey, kita guna color yang lain sikit. Okey, manakala AD selari dengan BC. Okey. Okey, soalan pertama, vektor AB tambah dengan vektor AD. Okey, maknanya A pergi ke B, A pergi ke B, kemudian tambah dengan A pergi ke D. Sorry, A pergi ke B. Okey, sorry saya salah. A pergi ke B dulu. Vektor AB tambah dengan vektor AD. Okey, ini adalah vektor AD. Okey. Okey, sebenarnya vektor AD ni kita boleh tukar dia di sebelah sini. Dia sama dengan BC. Okey, nampak tak? Okey, maknanya kita mula di sini, kita pergi ke B, kemudian daripada B pergi ke C. So vektor paduan dia adalah AC. Kita tengok ni adalah yang warna hijau ni adalah vektor paduan AB tambah AD, iaitu vektor AC.
Okey, tengok contoh soalan B. Okey, soalan B, vektor BA, ini BA. Mula di sini pergi ke vektor A. Okey, vektor BA ditambah dengan BC. Okey, tambah dengan BC. Okey, kita tambah BC, kita tak boleh buat kat sini sebab anak panah dia berakhir di sini kan. Jadi kita akan mula kat sini. Kita akan sambung di sini. Okey, BC sebenarnya sama dengan AD. Okey, maka vektor paduan dia adalah mula di B dan bertamat di D. Mula di B, okey, dia mula di B dan dia berakhir di D. Okey, maka vektor paduan bagi BA tambah BC sebenarnya sama dengan vektor BD. Okey, soalan C, vektor CB tambah dengan CD. Okey, CB adalah di sini. Dan tambah dengan CD. CD-nya adalah sama dengan BA sebenarnya. Okey. Okey, so vektor paduan dia adalah daripada C pergi ke A. Okey, maka CA adalah vektor paduan bagi CB dengan CD. Dan yang terakhir, okey, contoh yang terakhir, DA, vektor DA tambah dengan vektor DC. Mana DA? Okey, ini adalah DA. Okey, DA. Kemudian tambah dengan DC. DC sebenarnya sama dengan AB. Okey, AB. Maka dia bermula di D dan dia berakhir di DB. Okey, jadi vektor paduan dia adalah DB. Okey, sama dengan vektor DB. Okey, itu contoh yang kedua. Okey, contoh yang ketiga. Segitiga ABCDEF adalah sebuah heksagon. Cari vektor paduan berikut. Yang pertama, BA tambah dengan AF. Okey, BA tambah dengan AF. Maka vektor paduan dia adalah ni, iaitu BF. Okey, BF. Kalau nak senang, tengok dia punya junction ni. Okey, dia ada junction kan. A dengan A ni bertemu, maka kita boleh ambil ni adalah BF. Okey. Okey. Nombor contoh B, vektor BE tambah dengan AB. Mana B? E. Okey, ini adalah B, ini adalah E. Okey. Okey, vektor BE tambah dengan AB. AB adalah, okey, ini adalah AB. Saya guna color hijau. Okay, ini adalah AB. Okay, tapi disebabkan dia berakhir di E, jadi kita kena ambil cari vektor AB yang sama. Okay, AB ni sebenarnya sama dengan ED. Jadi AB ni sebenarnya adalah ED. Okay, jadi BE tambah ED sebenarnya sama dengan BE tambah AB. Jadi bermula di B dan dia berakhir di D kan. Jadi vektor paduan dia adalah BD. Okey, maka BE tambah dengan AB sama dengan vektor BD. Okey, bagi contoh C, vektor DB. Okey, mana DB? Ni dia. Ni vektor DB bermula di D, dia akan pergi ke B. Okey. Tambah dengan CD. Okey, CD. Okey, CD adalah ni. Kan? Jadi kita akan sambung garisan CD pada B. Maka kita akan sambung garisan CD berapa unit ni? 1, 2, 3. Jadi 1, 2, 3. Dia akan tamat di sini. Okey. Dia akan tamat di situ. Okey, maka DB tambah dengan CD sebenarnya vektor paduan dia adalah di sini. Okey. Okey. So garisan ni sebenarnya sama dengan apa? Sama dengan garisan vektor CB. Okey, jadi kita boleh tulis dekat sini DB tambah dengan CD sebenarnya sama dengan CB, vektor CB. Okey. Okey, dan yang terakhir vektor DE tambah dengan BD. Okey, di mana DE? Okey, ini adalah DE. Okey,
D ke E tambah dengan B pergi ke D. Okey, vektor BD di mana BD? Okey, ini adalah BD. Okey, BD kan. Okey, kita guna color lain. Color hijau. Ini adalah vektor BD. Okey, sebenarnya dia tak muat ni. Okey, jadi DE tambah dengan BD sebenarnya tambah dekat sini. Okey, tambah dekat sini lebih kurang lah. Okey, lebih kurang kat situ. Okey, maka kalau kita sambungkan dia akan jadi sama, dia akan jadi macam ni. Okey, sebenarnya D, okey, vektor ni sebenarnya sama dengan vektor BE. Okey, dah serabut dah sikit ni. Okey, okey. Ataupun DE ni juga sebenarnya sama dengan dekat sini lah. Kita buat kat sini. Okey, ni. Ini adalah DE. Sebenarnya sama dengan DE. Okay, sebab dia sama kan, sama magnitude, sama arah. Okay, and then campur dengan BD. BD adalah sini kan. Okay, BD. So garisan ni sebenarnya sama dengan juga garisan BE. Sebab tu kita akan boleh tulis vektor paduan bagi DE tambah BD sebenarnya sama dengan vektor BE. Okay, okay, kalau anda nak, kalau anak-anak semua nak tengok dia lebih jelas, kita boleh sambungkan kotak ni, sambungkan kotak ni, dan kita boleh sketching dia lah dengan lebih jelas dan lebih nampak dia punya visualize. Okey, seterusnya kita akan tengok contoh yang ketiga. Okay, menentukan vektor paduan bagi 3 atau lebih vektor dengan menggunakan hukum poligon. Okay, contohlah diberi vektor A, B, C, D. Okay, vektor A, B tambah dengan vektor B, C. Okay, vektor paduan A, B dan B, C sebenarnya sama dengan macam saya tunjuk tadi. Nampak tak dia punya B tu bertemu kan? Dia macam ada junction, dia macam ada jambatan. Maka kita boleh tulis vektor AB tambah dengan vektor BC sebenarnya sama dengan vektor AC. Okey. Contoh yang, ataupun kita boleh buat vektor A tambah vektor B lah. Maknanya A nak pergi ke C ni, A nak pergi ke C sebenarnya sama dengan vektor A tambah dengan vektor B. Okey, bagaimana dengan vektor AD? Okey, vektor AD. Bagaimana A ni nak pergi ke D? Okey, dia ada A nak pergi ke D ni dia ada dua step, iaitu A pergi ke C dulu, kemudian C pergi ke D. Okey. Maka C tu dia di jambatan dia AC tambah dengan A tambah B ni adalah vektor AC. Okey, vektor AC ni A tambah B kan. Okey. Kemudian CD sama dengan C. Vektor CD sama dengan vektor C. Okey, jadi vektor AD sama dengan vektor A tambah vektor B tambah dengan vektor C, iaitu A tambah B tambah dengan C. Bagaimana pula dengan vektor AE? Dia dah jadi macam poligon lah ni, banyak sangat kan. Okay, biasa segitiga kita akan tambah 2 je kan. Macam AC ni, A pergi ke B ke C ni, dia triangle lah, hukum segitiga. Okay, jika A nak pergi ke E ni, dia dah jadi banyak lah. Okay, maka A nak pergi ke E, dia kena pergi ke vektor A tambah vektor B tambah vektor C tambah dengan vektor D. Okay, so dia akan jadi macam ni lah. Okay, A tambah B tambah C ni lah vektor AD dan tambah dengan vektor D. Alright, so menentukan vektor paduan bagi 3 atau lebih vektor dengan menggunakan hukum poligon. Okay, tadi contoh dia vektor AD. Okay, vektor AD sama dengan vektor A tambah vektor B tambah vektor C kan. Okay, kalau kita crackkan lagi, kita patah balik, maknanya sama dengan vektor AB tambah vektor BC tambah vektor CD. Okay, nampak tak dia punya junction ni? Okay, jadi kita boleh, disebabkan dia macam ada B dengan B ni, dia jadi macam jambatan kan. C dengan C ni dia akan jadi macam jambatan juga. Jadi kita boleh tulis sebagai vektor A, vektor AD. Okay, begitu juga dengan vektor AE.
Kalau kita tengok vektor A tambah vektor B tambah vektor C tambah vektor D, okay, semua ni dia ada junction dia ada macam penghubung kan. Maka kita akan boleh singkatkan dia, kita akan tulis dia sebagai vektor AE sahajalah. Alright. Okey, kita tengok contoh soalan. Okay, contoh soalan, menentukan vektor paduan bagi 3 atau lebih vektor dengan menggunakan hukum poligon. Okey, contoh soalan A. A tambah dengan B tambah dengan C tambah dengan 2D. Okey, bagaimana kita nak buat kan? Okey, ni dia panjang sikit ni lukisan kita. Okey, mula-mula kita lukis A. Okay, ni A. Kemudian kita tambah dengan B. B ke arah sini. Okey, B. Kemudian kita tambah dengan C. C naik ke atas. Kemudian kita tambah dengan 2D. Okey, 2D main 2 kali ganda, 2 naik ke atas. 2 kotak ke atas kan. Itu di sini. Silap. 2D. Okey, maka vektor paduan dia adalah, kita ambil color lain sikit. Okey, dia bermula di sini dan dia tamat di sini. Okey, itulah vektor paduan dia. Nampak serabut sikit tak? Okey, itu cara lukis yang pertama lah. Okey, kadang-kadang kita boleh susun vektor ni. Okey, yang A ni, vektor A tambah B tambah C tambah 2D ni kita boleh susun dia, kita boleh buat yang lain dululah. Okey, contohnya kita lukis A. Okey, vektor A. Okey, ni vektor A. Okey, kita lukis vektor, saya nak tengok kat sini, saya lukis vektor D dulu. Okey, A kita dah ambil, kita lukis vektor D dulu. Okey, vektor D adalah 2 kotak ke atas kan. Okey, di sini. Okey, ini adalah vektor 2D. Okey, kemudian D dah buat, kita ambil vektor C pula. Okey, vektor C. Okey, ini vektor C, buruk Okey. Okey, ini vektor C. Kemudian kita tambah dengan vektor B. Vektor B berapa kotak? 4 kotak kan. 1, 2, 3, 4. Okey, ini adalah vektor B. Okey, maka vektor paduan dia adalah bermula di sini dan dia tamat di sini. Okey. Okey, sama kan sebenarnya dengan yang sebelah kita ni. Okey, cuma cara penulisan dia berbeza. Okey. Okey, so boleh tulis macam ni lah. Okey. Itu yang dimaksudkan vektor paduan dia. Alright. Okey, contoh yang kedua. Diberi PQTS ialah sebuah sisi 4. PQTS ialah sebuah sisi 4 dan PQRS ialah sebuah segi 4 selari. Segi 4 selari kan. A dan B adalah masing-masing titik tengah bagi ST dan QT. Cari vektor paduan bagi PQ. Okay, P pergi ke Q and then Q pergi ke B. Q pergi ke B dan B pergi ke A. So vektor paduan dia adalah mula di P dan berakhir di A. Okey, inilah vektor paduan dia. Okey, iaitu di A. Okey, kalau kita tengok sini dia ada connection dia. Q dengan Q kan, B dengan B kan. Jadi kita boleh tulis PA terus. Okey. Okey, contoh yang kedua, contoh B, PT tambah RB tambah TR tambah BQ. Okey. Sebenarnya kita boleh susun vektor memandangkan dia tambah. Okey. Untuk soalan B ni kita boleh susun dia. Okey, kita susun dia iaitu vektor PT tambah dengan TR tambah dengan RB tambah dengan BQ. Okey,
kita cuma tukar position untuk RB dengan TR sahaja. Okay. Jadi kalau kita tengok kat sini, dia macam ada connection kan, iaitu T dengan T, R dengan R, B dengan B. Maka kita boleh tulis P vector Q. Okay. P vector Q. Okay, jadi untuk soalan B, jawapan dia adalah vector PQ. Okey, dan soalan yang ke C. Soalan C, PA tambah AT tambah TB tambah PB. Okey, untuk soalan yang ke C ni, kita crackkan dia, kita pecahkan dia. Kita buat yang ni dulu. Okey, yang ni. Okey, tengok dia ada junction kan? PA, T dengan T kan? Maka yang untuk tiga vektor yang pertama ni sebenarnya sama dengan vektor PB. Kenapa PB sebab P dengan B ni dia boleh direct sebab dia ada connection kan. Okay, maka vektor PB tambah dengan vektor PB. Ni PB ni. PB ni kan. Okay, so vektor PB tambah PB 2 kali PB. Ni cara dia. Alright. Okay, yang seterusnya penolakan dua vektor. Okay, kita tengok contoh slide dulu. Penolakan dua vektor. Okay, menentukan hasil penolakan dua vektor. Okay, apabila vektor A tolak dengan vektor B. Saya punya tulisan tak berapa bagus ni. Okay, itu vektor A tolak dengan vektor B. Sebenarnya ialah hasil tambah vektor A dengan vektor negatif bagi B. Ataupun kita boleh tulis dalam bentuk vektor A tambah dengan vektor negatif B. Okay, contoh soalan. Okay, diberi vektor A dengan vektor B macam ni. Okay, lukis vektor paduan bagi A tolak dengan vektor B. Okay, so sebagaimana law kita tadi, vektor A tolak B sebenarnya sama dengan vektor A tambah dengan vektor negatif B kan. Iaitu yang pertama sekali kita lukis dulu vektor A. Okay, vektor A arah dia ke atas kanan kan. Kemudian vektor B. Okay, vektor B kalau positif dia naik ke atas. Tapi kalau dia negatif dia akan turun ke bawah. Jadi kita lukis vektor yang negatif. Okay, kita sambung daripada garisan vektor A tu, kita sambung dengan vektor B yang kat sini. Okay, maka paduan dia adalah bermula di titik A dan berakhir di titik B. Yang warna merah itu adalah vektor paduan dia, iaitu vektor A tolak dengan vektor B. Okay, bagaimana pula dengan vektor B tolak dengan A? Okay, yang ni disebabkan dia bermula dengan B, jadi kita lukis vektor B dulu. Kemudian kita lukis vektor negatif bagi A. Okey, kalau A sebelah sini, negatif A dia sebenarnya songsang arah. Okey, maka kita sambung vektor negatif A pada vektor B seperti ini. Maka vektor paduan bagi B tolak A adalah yang garis warna merah ni. Jadi kita tagging dia B tolak dengan vektor A. Okey, apa beza dia? A tolak B dengan B tolak A, dia sama magnitude. Magnitude ni size dia sama kan. Tengok panjang A tolak B dengan B tolak A, panjang dia sama, cuma berbeza dari segi arah. Direction dia berbeza. Okey, contoh soalan. Rajah menunjukkan sebuah rhombus PQRS dan perpenjurunya menyilang pada titik T. Okey, cari vektor paduan bagi. Okey, yang pertama QR tolak dengan PR. Okey, sebagaimana law kita, okey, QR tambah dengan negatif PR sebenarnya. Okey, manakala PR tu kalau kita tukar dia, okey, songsangkan, dia akan sebenarnya adalah sama dengan RP. Okey, negatif RP. Jadi negatif PR sebenarnya sama dengan negatif RP. Jadi negatif bertemu negatif akan jadi positif kan. So QR tambah RP, QR tambah dengan RP sama dengan
QP. Bermula pada Q dan dia berakhir pada P kan. Jadi vektor QP. Okey, contoh B. PS, vektor PS tolak dengan vektor TS. Okey, menggunakan law tadi, PS, vektor PS tambah dengan negatif vektor TS. Okey, maka PS tambah dengan ST. Okey, negatif TS sebenarnya sama dengan vektor ST kan. Okey, jadi vektor PS tambah dengan vektor ST. Okey, bermula di P dan dia berakhir di T, maka vektor paduan dia adalah vektor PT. Okey, itu contoh untuk kita menolak dua vektor kan. Ini tidak selari. Okey, kita tengok contoh soalan. Okey, menentukan hasil penolakan dua vektor. Contoh yang pertama. Kita ambil satu contoh je lah. Okey, contoh yang pertama, rajah menunjukkan segitiga ABC diberi titik D terletak pada garis BC. Okey, cari vektor AB tolak dengan vektor CB. Tengok A dulu. Okey, AB tolak dengan CB. Okey, bermula di A pergi ke B. Kemudian tolak dengan CB. Tolak dengan CB sebenarnya sama dengan tambah dengan BC. Okey, tambah dengan BC. Kita songsangkan dia. Jadi AB tambah dengan BC. So, sama dengan BC. So, bermula di A, tamat di C. Maka vektor paduan dia adalah AC. Okey, contoh yang kedua. Vektor BD tolak dengan AD. Okey, BD tolak AD, dia sebenarnya sama dengan tambah dengan DA. Okey, nampak tak D dengan D ni kan? So, dia akan jadi vektor BA lah. Tak payah tengok rajah pun kita boleh buat. Okey, BA tolak CA sama dengan vektor BA tambah dengan AC. Okey, A ada connection, maka vektor BC lah jawapan dia. Okey, AD tolak AC. Yang ni pelik sikit ni. Yang ni kena tunjuk. Bermula di AD, bermula di A pergi ke D. Okay, pergi ke D. Tolak dengan AC. Okey, AD tolak AC sama dengan tambah dengan CA. Okey, mana CA? CA kan. CA adalah kita guna color biru. Okey, CA lah ke sini. Jadi kita ambil vektor ni, kita lukis kat sini CA. Okey. Jadi vektor paduan dia akan tamat di sini. Kita tamat di sini kan. Okey, inilah jawapan dia. Sorry, salah arah. Okey, inilah jawapan dia. Ni A entah apa ni kan. Apa ni? Okey, sebenarnya dia sama dengan garisan ni. Okey, garisan ni highlighter tak menjadi. Okey, garisan vektor ni sama dengan vektor ni, iaitu sama dengan CD. Okey, secara rajah membantulah untuk kita menjawab ni. Okey, contoh yang kedua. Rajah menunjukkan segi empat sama A, B, C, D dan perpenjurunya menyilang pada titik T diberi vektor AB sama dengan X. Mana AB? Okey, ini adalah X. Okey. Manakala vektor DB sama dengan 2Y. D pergi ke B, 2Y. Okey, kalau 2Y, dia sama saiz. Ni Y, ini adalah Y. Okey. Tak cantik Y saya ni. Y elok sikit. Okey, ini adalah vektor Y. Vektor Y. Okey, ke arah sana kan. Okey, 2Y. Cari dalam sebutan X dan Y vektor DA. Okey, vektor DA. Mana D? Ni D nak pergi ke A. Bagaimana D nak pergi ke A? Okey, D nak pergi ke A, kalau tengok yang ada vektor tu lah, yang warna biru tu. Okey, laluan dia mesti ikut laluan yang kita ada digadgetkan. Laluan yang telah digadgetkan, iaitu D mesti pergi ke B dulu. Okey, kemudian B pergi ke A. So, vektor DA sama dengan vektor DB. Sekejap, buruk tulisan saya ni.
Okey, vektor DB pergi tambah dengan vektor BA. Okey. Okey, iaitu DB sama dengan 2Y, manakala BA sama dengan, okey, kalau AB sama dengan X, kalau BA ni nampak tak dia punya ni, AB sama dengan X, kalau vektor BA songsang dia negatif X, so tolak X. Okey, 2Y tolak X. Itu untuk soalan A. Okey, soalan B, CT. Okey, bagaimana nak cari vektor CT? Okey, ni kita padam tu. Okey, vektor CT mesti bermula di C lah. C nak pergi ke T. Ni T. Okey, C nak pergi ke T, ada dua cara. Okey. Tak boleh pergi direct sebab kita tak tahu kat sini. Vektor ni kita tak tahu kan. Jadi kita cari jalan yang kita tahu lah. Iaitu yang pertama kita tahu vektor vektor DC kita tahu. Dia bermula DC kan, nak pergi ke T kan. Okey, maka kita akan ikut laluan dia lah. Okey, laluan dia adalah C pergi ke D dulu. Kemudian D pergi ke T. Okey, iaitu CT sama dengan CD tambah dengan DT. Okey, CD apa dia CD? CD sama dengan BA, iaitu negatif X. Tambah dengan DC, DT. DT adalah sama dengan Y. Okey, jadi negatif X tambah Y. Atau nak lebih cantik, kita letak Y tolak dengan vektor X. Okey, dah siap. Contoh yang kedua. Okey, tengok slide kita. Okey, mewakilkan suatu vektor sebagai gabungan vektor-vektor lain. Okey. Okey, bagaimana kita nak buat ni? Okey, dengan menggunakan hukum segitiga dan hukum poligon, kita akan dapati vektor AC sama dengan vektor AB tambah dengan vektor BC kan. Okey, manakala bagaimana kita dapat AC? A pergi ke B dan B pergi ke C. Manakala vektor AC AC sama dengan A pergi ke E, kemudian E pergi ke D, D pergi ke C. Nampak tak? Vektor yang sama AC tapi laluan yang berbeza. Okey, laluan pertama yang warna merah tu, laluan yang kedua warna hijau. Iaitu AE tambah dengan ED tambah dengan DC. Okey. So kita tengok contoh gabungan vektor. Okey, kita dah nak habis ni. Kita tengok dua contoh lagi. Okey, mewakilkan suatu vektor sebagai gabungan vektor-vektor lain. Okey, contoh rajah menunjukkan sebuah segitiga OAB diberi bahawa nisbah AP kepada PB 1, 2. AP kepada PB 1, 2. Okey, ni 1, ni 2 unit. Okey, tu nisbah. Manakala OR nisbah OB, OR ke OB dah 2, 3. Maknanya 2 nisbah 3. Okey, maknanya 3 bahagian Okey, O ke B ni 3 bahagian. Macam ni lah lebih kurang. Okey, maknanya OR 2 bahagian dan OB 3 bahagian. Okey, 1, 2, 3. Cukup kan? 3 bahagian. Okey, diberi vektor OA. Vektor OA sama dengan 3Y. Okey, ni OA. Okey, vektor A buruk sini. O pergi ke A sama dengan 3Y. Dan O pergi ke B sama dengan 9X. O pergi ke B sama dengan 9X, maknanya satu nisbah mewakili, satu skala nisbah ni mewakili 3X. Okey, maknanya ni 3X dan sini adalah 6X. Kan total 9X. Okey. Ni kita padam lah. Dah tahu dia punya nisbah kan. Okey, yang pertama cari vektor AB. Bagaimana A nak pergi ke B? A nak pergi ke B. Okey, macam mana dia? Maknanya A nak pergi ke B sama dengan A pergi ke O dulu.
kemudian O pergi ke B. Okay, so sama dengan apa? Okay, AO sama dengan negatif 3Y. Nampak 3Y ke atas kan? Kalau dia songsang negatif 3Y. Kemudian tambah dengan OB. OB adalah 9X tambah dengan 9X. Atau kita boleh tulis 9X tolak dengan 3Y. Okay, itu yang pertama. Okay, yang kedua, vektor PB. Okay, P nak pergi ke B. Okay, bagaimana P nak pergi ke B? Vektor PB. Vektor PB sama dengan, okay, kita dah ada vektor AB kan? Okay, AB, kita tukar color sikit. Pink, okay, ni saya padam . Okay, tengok contoh B kan? Contoh B. Okay, PB sama dengan AB. Dia sama dengan AB, tapi dia ada nisbah dia, iaitu 1 kepada 1 nisbah 2 kan? Okay, maknanya PB sama dengan 2/3 vektor AB. Okay, vektor AB tadi kita dah dapat kat atas tadi, iaitu sama dengan, nak buat kat mana ni? Kat sini lah. Okay, tadi vektor AB sama dengan berapa tadi? 9X tolak dengan 3Y. Okay, manakala PB PB sama dengan 1/3 vektor AB kan? Vektor AB kita adalah 9X tolak 3Y. So, kita simplify. Simplify 3 dengan 9 ni jadi 3. Ni akan jadi 1 kan? So, dia akan dapat 3X tolak dengan Y. Okay, itu B. Okay, yang ke C, vektor OP. Mana OP? Ni OP, padam ni. O nak pergi ke P. Tukar color. Okay, O nak pergi ke P kan? Okay, bagaimana O nak pergi ke P? Okay, kita ambil vektor yang kita dah ada lah. PB kita ada kan? Maka O pergi ke P sama dengan OB tambah dengan BP. Okay, BP. Okay, OB kita dah tahu. OB 9X tambah dengan BP. Okay, BP kita tak ada kan? BP kita tak ada, tapi kita ada PB. Okay, kita songsangkan dia punya BP. Dia akan jadi Y tolak dengan 3X. Okay, kalau PB sama dengan 3X tolak Y, maka BP Y tolak 3X. Kita songsangkan dia. Okay, ya, so dia akan jadi 9X tolak X dapat 6X tambah dengan vektor Y. Okay, so jawapan dia adalah 6X tambah dengan vektor Y. Okay, tu contoh C. Okay, contoh yang D. Okay, contoh yang D, vektor AR. Okay, mana vektor AR? Ini adalah A, ini adalah R. Okay, bagaimana A nak pergi ke R? Okay, A nak pergi ke R, laluan dia cukup mudah, iaitu AO tambah dengan OR. Okay, AO kita dah tahu dah, iaitu negatif 3Y tambah dengan OR adalah 6X. So, kita boleh tulis 6X tolak 3Y. Okay, itu sahaja. Okay, ini contoh yang terakhir. Okay, masalah melibatkan penambahan dan penolakan vektor. Okay, kita tengok contoh slide, contoh yang pertama. Okay, menyelesaikan masalah yang melibatkan penambahan dan penolakan vektor. Okay, contoh soalan. Rajah menunjukkan segitiga PQR dengan vektor PR sama dengan U dan vektor PQ sama dengan 2V.
M dan N masing-masing ialah titik tengah bagi RQ dan RM. Cari yang pertama, nak cari vektor RQ. Okey, kita crack masalah yang diberi ni. Okey, kita tagging dulu. Okey, vektor PR sama dengan vektor U kan. Manakala vektor PQ sama dengan 2V. Okey, kemudian soalan nak vektor RQ. Okey, RQ, bagaimana R nak pergi ke Q? Sama dengan RP tambah dengan PQ lah. RP adalah songsang bagi vektor U. Okey, iaitu negatif U tambah dengan 2V. Okey, yang soalan yang kedua, Rn. Bagaimana kita nak pergi daripada R pergi ke N? Itu vektor Rn. Okey, kalau kita perhatikan nisbah dia macam ni lah. Okey, RQ 4 unit kan? Sebab M kan titik tengah kan? Okey, maknanya kita bahagi 2. 2. Manakala N pula titik tengah bagi RM. Maknanya kita nampak dia macam ni lah. Dia punya ratio dia. Okey, so Rn sebenarnya sama dengan 1/4 RQ. Jadi RQ, vektor RQ yang kita dapat tu kita bahagikan dia dengan 4, maka dapatlah 1/4 2V tolak dengan U. Okey, 2V negatif U tambah 2V kita boleh tukar. Letak 2V tolak U. Okey, dan yang terakhir Pn, vektor Pn. Bagaimana P nak pergi ke N? Okey, iaitu PR tambah dengan Rn. Okey, PR kita dah ada. Okey, dan Rn pun kita baru je kira di bahagian B. So kita substitute dalam equation ni. So kita akan dapat simplify. Okey, kita akan dapat 3/4 U tambah setengah V. Alright. Okey, so itu slide yang terakhir dan kita tengok contoh yang terakhir sebelum kita tamatkan kelas kita. Okey. Menyelesaikan masalah yang melibatkan vektor kan. Okey, contoh rajah menunjukkan sebuah segitiga ABC diberi bahawa CB sama dengan 4CN. CB sama dengan 4CN. Maknanya CB ni nisbah kan. CB sama dengan 4CN. Okey, kita turunkan CN kat bawah. CB bahagi dengan CN sama dengan 4 bahagi dengan 1 kan. Okey, so ni 4 bahagi 1. So sebenarnya adalah CB nisbah CN sama dengan 4 nisbah 1. Okey, so 4 nisbah 1 maknanya CB 4, CN 1. Okey, kita buat kotak. 1 2 3 4. Nampak tak dia punya ratio dia? Okey, 1 2 3 4. Itu dia punya ratio. Okey, padam. Okey, kemudian maklumat yang kedua, dia bagi maklumat kita crack terus Okey, maklumat yang kedua, NA sama dengan 5NX. NA sama dengan 5NX sebenarnya sama dengan kaedah tadi. NA nisbah NX sama dengan mana NA? Okey, NA tu semua sekali 5 nisbah 1. Okey, 5 nisbah 1. Maka NA adalah 5. Ni kita buat kotak 1 unit. Okey, mana dia ada 5 partition kan. Alright. So ni kita padam. Kita dah tahu dia punya partition dia, nisbah dia kan. Dan M ialah titik tengah AB. Titik tengah AB maknanya 1 nisbah 1. Okey, titik tengah. Diberi CN sama dengan U. Mana CN? Oh, CN sama dengan U. Tukar color pula. Okey, ni adalah U. Maka kat sini adalah 1U. Semua sekali ni adalah 1, 2, 3, 4. 4U kan. Okey, mana sini 3U. Okey. Kemudian BM sama dengan V. Vektor BM sama dengan V. Mana BM? BM sama dengan V. Okey, ni dah 1 nisbah 1 kan. Maknanya sama panjang.
Okay, BM sama dengan V. Maknanya 2V kat situ. Okay, soalan. Ungkapkan dalam sebutan U dan V. Ungkapkan dalam sebutan U dan V vektor NB. Okay, vektor NB. Bagaimana N nak pergi ke B? Kita sketching rajah pun dah dapat dah jawapan dia kan. Sama dengan vektor 3U. Okay, kita sketching pada rajah pun dikira method lah. Langkah kerja lah. Kemudian vektor NA. Bagaimana N nak pergi ke A? N nak pergi ke A sama dengan NB tambah dengan BA. Okay, so sama dengan NB. Ni NB kita dapat ni 3U tambah dengan BA. BA 2V. Oh sorry. Okay, tambah dengan 2V. Okay, selesai. Okay, yang ke B. Soalan B, tunjukkan bahawa vektor CX sama dengan 2/5 4U. Okey, CX sama dengan 2/5 4U tambah V. Kita nak tunjukkan. Okey, yang pertama sekali kita kena carilah CX dulu. Bagaimana C nak pergi ke X? Okey, CX sama dengan, kalau kita tengok situ, C nak pergi ke X. Dua cara itu, Cn tambah dengan Nx. Cn tambah dengan Nx. Okey, serabut sikit kan. Ni saya boleh padam. Okey, ni U Okey, Cn sama dengan U. Manakala Nx. Nx ni kita tak tahu. Okey, tapi kita tahu Na. Na kita tahu kan. Okey, Nx ni kalau kita tengok ada berapa bahagian ni? 1, 2, 3, 4, 5. Nx ni satu bahagian. Jadi 1/5 darab dengan Nx. Nx yang kita dapat tadi Nx pula Na. Na yang kita dapat tadi adalah 3U tambah dengan 2V. Jadi kita simplify vektor U tambah dengan ni 3/5U tambah dengan 2/5V. Kita expand. Okey, maknanya maka U tambah 3/5, 1 tambah 3/5. Okey, kita buat apa nama ni? Simplify. Yang ni kita dapat simplify sama dengan 8/5U. Okey, dan yang kat belakang ni tambah dengan 2/5V. Okey, so kita fakturkan 2. Okey, 8 dengan 2 ni dapat fakturkan 2 kan. 2/5. Okey, ni padam. 2/5. Okey, so baki dia 4U tambah dengan 2/5. Kita keluarkan V. Ini V. Okey, menjawab soalan ya. Okey, dan yang ke C, hitungkan nisbah CX nisbah CM. Bagaimana cari nisbah CX tambah nisbah CM? Okey, CX kita dah ada dah. CX. Okey, sebenarnya 4U ni. Okey, kita gunakan ada biru. Okey, CX sama dengan 2/5. Okey, 4U tambah V ni sebenarnya apa? Okey, 4U tambah V sebenarnya sama dengan, mana 4U? Mana 4U? 4U tambah dengan V sebenarnya sama dengan CM. Okey, sama dengan CM. Nampak tak? Okey, ni saya padam serabut sikit tak? Okey, nampak tak? 4U, ni 4U. Ni adalah 4U tambah dengan V. Ni adalah V. Jadi C pergi ke B, B pergi ke M. Jadi C pergi ke M kan? Sebenarnya sama dengan vektor CM. Okey, so kat sini kita dah dapat dah. Iaitu dia soalan minta apa? CX nisbah CM. Okey, ni
Cx nisbah Cm sama dengan Cx bahagi dengan Cm sama dengan 2/5. Okey. Maka daripada benda ni kita dapat tulis dia sebagai nisbah Cx nisbah Cm sama dengan 2 nisbah 5. Okey, menjawablah soalan ni. Okey. Okey, so untuk chapter subtopik 4.2 penambahan dan penolakan vektor, sampai situ saja yang saya dapat kongsikan. Okey. So harap-harap anda semua dapat memahamilah dengan video yang tak seberapa daripada saya ni. Okey. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.